Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya rujuk kepada butiran mengenai sekolah rendah dan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Baru-baru ini kita adalah satu pengakuan yang luar biasa yang dibuat oleh seorang menteri kabinet bahawa negara kita adalah menghadapi satu krisis pembinaan, di mana Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua dalam ucapan beliau dalam Regional Economic Outlook di baru-baru ini yang dianjurkan oleh MIER, Persidangan Tinjauan Ekonomi Kebangsaan, ada mengakui bahawa negara kita sekarang tinggal jauh di belakang berbanding negara-negara yang lain, dan di mana beliau pun ada mengakui bahawa Malaysia kini terperangkap dalam nilai tambah yang rendah, gaji yang murah dan sektor productivity yang lemah, low added wage, low added value, low wage and low productivity structure. Dan itulah yang bahawa negara kita sekarang hilang daya saing untuk kekal menjadi negara yang meneraju di sektor-sektor yang berbagai sektor-sektor. Dan ini akhirnya ialah sebab kenapa? Ada beberapa sebab, leadership, governance, sistem pendidikan yang utama. Dan semua pun tadi kita dengar daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa ada sebut beberapa kali mengenai kecemerlangan, excellence di sektor ini, excellence di sektor itu. Kalau begitu, negara kita menghadapi satu decade stagnation yang diakui oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua. Ada orang yang kata bukan sahaja satu decade stagnation, tetapi 4 decade, di mana kita ditinggal oleh negara-negara yang lebih mundur daripada kita apabila kita mencapai kemerdekaan. Kenapa ini? Oleh kerana kita perlulah satu revolusi dalam sistem pendidikan. Dan perkataan revolusi sistem pendidikan bukan sahaja digunakan oleh saya ingat perlu digunakan oleh bekas Perdana Menteri. Bahawa kita perlulah bukan satu revolusi di sistem negara kita. Dan sebenarnya Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua pun ada mengakui dengan izin, unfortunately our institutions of higher education have proving to be a disappointment. Dan kalau sistem pendidikan kita di sekolah rendah dan menengah tidak satu disappointment, tentu tidak akan mengakibatkan satu keadaan di mana sistem higher education satu disappointment. Sebab itu kita perlulah timbang dengan dalam. Inilah daripada demi kepentingan negara, bukan satu kaum, satu sektor, tetapi bagaimana negara kita boleh bersaing dalam dunia. Dan tak boleh dinafikan bahawa sungguh pun ada pengakuan itu, tetapi nampaknya tidak begitu diterima oleh semua menteri-menteri dan yang dalam kerajaan. Oleh kerana sebenarnya laporan ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua dapat sedikit sahaja exposure dalam mainstream media. Sangat-sangat sedikit. Nampaknya mereka pun tak mau menerima. Inilah satu pengakuan yang kita perlu menangani kalau kita mahu negara kita bolehlah rise again, bangun semula menjadi satu powerhouse. Dan daripada segi sistem pendidikan ada dua perkara yang sangat mustahak kita lihat bahawa bagaimana Kementerian Pendidikan menangani isu-isu. Rasalah tidak memberi keyakinan bahawa kita rela untuk menadakan satu sistem yang kompetitif, yang cemerlang, yang boleh mentahankan apa yang dikatakan stagnation. Dalam parlimen ada dua faktor-faktor ada diberikan betapa pentingnya
perkara inilah patut diakui, dan khasnya mengenai bahawa dalam 18 bulan ini daripada Mac tahun lalu sampai Ogos tahun ini, 304,358 orang rakyat Malaysia adalah keluar daripada Malaysia, migrate kepada Malaysia. Bererti bahawa setiap hari ada 603 orang rakyat Malaysia, the brightest and the best and the brightest. Dan daripada tempoh ini, daripada bulan Mac tahun lalu kepada Ogos ini, 3,008 orang adalah serahkan kewarganegaraan Malaysia. Saya tahu mungkin adalah ultra yang kata good riddance, bad rubbish. Kita tidak mahu mereka yang tidak taat setia kepada Malaysia. Betul, kalau mereka tidak taat setia, kita boleh menerima. Tetapi saya percaya bahawa 99% mereka yang migrate daripada Malaysia, dan ada angka yang menunjuk bahawa mungkin 1 juta ke 2 juta rakyat Malaysia adalah migrate daripada Malaysia semenjak dasar ekonomi baru 1970 dimulakan. 90% mereka tak setia kepada mereka. Dan ini diakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila dia kata dalam Singapura dalam ucapan beliau bahawa mungkin tak boleh berjaya untuk memujuk mereka balik ke Malaysia, tetapi harap mereka boleh terus untuk memberi khidmatan kepada Malaysia daripada luar negara. Dan kenapa ini berlaku? Kenapa kita tidak boleh berjaya? Ini antara sebabnya ialah sistem education. Ada dua perkara, dua isu mengenai sistem education yang menunjuk bahawa kita tidak boleh, nampaknya kita belum berdaya untuk menadakan satu budaya yang baru, satu sikap yang baru supaya kita boleh undo the stagnation dalam nation building di sini. Yang satu ialah mengenai PPSMI. Tadi Yang Berhormat Perdana Menteri ada kata bahawa sekarang sudah digantikan dengan MPM, MPI. Betul. Tetapi pendirian kita di sini konsisten bahawa pengajaran dan pembelajaran maths and science patutlah pada peringkat awal darjah 1 menggunakan bahasa ibunda atau bahasa keluarga, home language. Oleh kerana masa itu mereka apa yang mustahak ialah untuk menguasai power of learning.